Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan berkongsi berkenaan dengan apa kelebihan syarikat sendirian berhad. Syarikat Sdn Bhd ni merupakan salah satu daripada entiti perniagaan yang anda boleh pilih apabila anda ingin mendaftarkan perniagaan anda di SSM. Ada beberapa pilihan entiti perniagaan selain daripada syarikat Sdn Bhd, iaitu enterprise, perkongsian, milikan tunggal, syarikat berhad dan juga PLT. Tapi syarikat Sdn Bhd tetap menjadi pilihan utama, terutamanya di kalangan usahawan yang berpengalaman dalam menjalankan perniagaan. Persoalannya sebab apa? Apa kelebihan syarikat ini yang sampai ianya menjadi pilihan utamalah di kalangan usahawan? So, saya akan kongsikan ada lebih kurang 5 kelebihan syarikat Sdn Bhd yang saya nak highlightkan dalam video kali ini. Kelebihan pertama, syarikat Sdn Bhd ini mempunyai liability terhad dan ianya berbeza dengan pemilik ini. Bila saya sebut pemilik syarikat Sdn Bhd ni, ia merujuk kepada pemegang saham syarikat. Maksud liability ni adalah tanggungan. Di mana tanggungan ni, banyaklah tanggungan perniagaan ni. Salah satu daripada tanggungan perniagaan adalah hutang. Di mana hutang perniagaan ni, kalau dalam perniagaan enterprise sebagai contoh, hutang perniagaan dengan hutang pemilik adalah sama. Makna kata kalau perniagaan berhutang sama dengan pemilik yang berhutang. Maknanya kalau perniagaan tak boleh bayar, pemilik kena bayar. Itu maksud liability yang sama ataupun tanggungan yang sama. Hutang ni, tuan-tuan, dia sangat bahaya. Terutama apabila hutang yang tidak diuruskan dengan baik, dia boleh sampai ke tahap bankruptcy, iaitu perniagaan dibankruptkan oleh pemiutang, oleh orang yang memberi hutang. Jadi dalam keadaan kalau kita berniaga dengan enterprise, perniagaan berhutang, perniagaan tak boleh bayar, perniagaan itu dibankruptkan, makna pemilik pun sama akan turut bankrupt. Ini berbeza dengan syarikat Sdn Bhd apabila syarikat bankrupt tidak bermaksud pemilik akan turut sama bankrupt. Syarikat berhutang, pemilik akan sama berhutang. Tidak. Syarikat berhutang, syarikat saja yang kena bayar. Syarikat yang kena bankruptcy, syarikat saja yang bankrupt. Tapi pemilik selamat. Pemilik boleh buka syarikat lain dan terus berniaga macam biasa tanpa sebarang masalah. Kelebihan yang kedua, syarikat Sdn Bhd ni, dia punya kewujudan dia berterusan. Kewujudan berterusan ni maknanya dia tidak akan tertutup. Dia tidak akan ditutup hanya kerana kematian kesemua pemilik dia, kesemua pemegang saham dia. Jadi, syarikat boleh diteruskan macam biasa. Yang perlu hanya pemilik itu, dia punya saham itu akan ditransfer atau akan dipindahkan kepada pewaris dia. Syarikat boleh diteruskan macam biasa. Ini berbeza dengan perniagaan enterprise. Perniagaan enterprise, apabila pemilik mati, dia punya perniagaan akan turut sama mati bersama dengan pemilik. Enterprise ni dia punya perniagaan adalah dalam bentuk lesen, yang mana ianya perlu diperbaharui mengikut tempoh pendaftaran antara 1 ke 5 tahun. Kalau dah tamat tempoh, perniagaan akan ditutup, akan tertutup, tidak aktif, tak boleh nak diteruskan. Syarikat Sdn Bhd tidak. Syarikat Sdn Bhd ni dia bukan lesen, dia adalah perbadanan yang mana dia tidak perlu diperbaharui. Boleh guna sampai bila-bila, dia akan berterusan wujud. Ini sangat bagus, terutamanya dalam aspek pewarisan. Kelebihan yang ketiga, syarikat Sdn Bhd ni, dia lebih diyakini oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Contohnya bank dan juga mereka yang melabur atau juga pemberi tender kepada syarikat.
Kenapa syarikat Senian Berhad ini lebih diyakini? Sebabnya syarikat Senian Berhad dia ada engagement dengan profesional. Sebagai contoh, syarikat setiausaha yang akan menguruskan daripada aspek tadbir urus, daripada aspek pematuhan akta syarikat akan diuruskan oleh syarikat setiausaha. Dan juga syarikat Senian Berhad ini laporan akaun dia diaudit setiap tahun oleh juru audit bertauliah. Sebab itulah kenapa third party macam bank, macam orang yang melabur dan juga pemberi tender sangat yakin kepada syarikat Sendirian Berhad. At least ada something yang diorang boleh rely upon. Diorang boleh rely kepada laporan audit itu tadi. Diorang boleh rely kepada profesional yang di-engage oleh syarikat Sendirian Berhad. Kelebihan yang keempat, syarikat Senian Berhad ni dia punya cukai adalah lebih rendah berbanding dengan perniagaan enterprise daripada aspek apabila syarikat itu pendapatan dia tinggi. Berapa tinggi yang saya maksudkan ni? Kalau kata pendapatan bulanan, saya ambil contoh, selalu saya ambil contoh yang sama. Kalau jualan bulanan syarikat melebihi atau melepasi RM100,000 sebulan, yang itu consider macam tinggi lah, tinggi. Selalunya saya ambil jangkaan keuntungan lebih kurang dalam RM20,000 sebulan. Bila pendapatan sudah setinggi itu, ketika ini cukai syarikat Senian Berhad adalah jauh lebih rendah berbanding dengan cukai perniagaan enterprise. Ini adalah kelebihan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para usahawan. Sebab mana-mana perniagaan tak terlepas daripada aspek percukaian. So, kita akan sentiasa nak tengok apakah perniagaan yang memberi impact yang terbaik daripada segi cukai perniagaan kita. Kelebihan yang kelima dan yang terakhir saya nak kongsikan dalam video kali ini ialah syarikat Senian Berhad ni dia lebih sistematik daripada aspek set undang-undang, peraturan, perlembagaan dan dokumentasi. Kalau kita kata daripada aspek undang-undang ni, syarikat Senian Berhad ni dikawal selia oleh Akta Syarikat 2016. Dia ada peraturan, dia ada perlembagaan yang mana merupakan semua ni merupakan set rule and regulation yang perlu dipatuhi oleh setiap daripada anda yang berurusan dengan syarikat Senian Berhad. Dia boleh menjadi regulation di antara pengarah dengan pemegang saham. Dia boleh menjadi regulation di antara third party yang berurusan dengan syarikat Senian Berhad. Dokumentasi juga sejak daripada awal penubuhan syarikat lagi, dia sudah clear siapa pengarah syarikat, siapa pemegang saham, siapa syarikat setiausaha, siapa juru audit, semua ada dalam tu. Adakah perniagaan lain macam enterprise, perkongsian, PLT tidak ada set regulation yang sebegini macam syarikat Senian Berhad? Saya tak kata sepenuhnya tidak ada. Ada. Contohnya macam syarikat PLT, dia lebih kemas berbanding dengan perniagaan enterprise. Tetapi, dia ada tapi. Dia ada perkara yang macam kalau kita nak tentukan siapa pengarah, siapa pemegang saham, siapa pemilik di dalam syarikat macam PLT, kita kena ada satu yang kita panggil perjanjian perkongsian. Yang perjanjian perkongsian itu mesti clear, mesti kita sebut satu-satu. Kalau tidak, dia tidak jadi macam syarikat Senian Berhad yang mana ada pembahagian daripada sudut organisasi, pengarah, pemegang saham tu. Jadi, benda-benda macam tu kita kena lebih ambil tahulah. Lebih-lebih lagi, syarikat macam PLT tu dia tidak ada engagement dengan syarikat setiausaha. Engagement dengan syarikat setiausaha adalah optional dalam syarikat PLT. Ia berbeza dengan syarikat Senian Berhad. Engagement dengan profesional macam syarikat setiausaha ini adalah mandatory, adalah wajib.
di mana syarikat setiausaha akan menjadi orang yang akan menasihati pengarah syarikat dalam aspek pematuhan akta syarikat. Jadi dia adalah lebih sistematik dan saya boleh kata adalah lebih teratur sebenarnya daripada aspek pengurusan syarikat. Walaupun agak sedikit panjang dalam penjelasan saya kali ini, saya harapkan anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, boleh clear, boleh faham. Yang paling penting ianya membantu anda dalam menguruskan syarikat sendirian berhad anda. Ia juga boleh menjadi panduan kepada anda yang nak tahu ataupun maybe bagi anda yang bercadang untuk mendaftarkan syarikat sendirian berhad anda. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Saya Syaiham Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.